النور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, malam ni Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan lagi kita dalam pengajian. Moga-moga dengan pengajian yang kita terima di malam ini, maka kita akan dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai wasilah ilmu pengetahuan ini. Dengan adanya ilmu ini tadi, kita akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah maksud yang mana kita lahir ataupun kita duduk di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala adalah semata-mata untuk mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menghubung di dalam pengajian kita di minggu lepas, dalam bicara Abu sebelum daripada pengajian, jadi Abu cerita bagaimana bersangkut pautnya kita dengan ulil amri. Bersangkut pautnya kita dengan ulil amri. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala telah gesakan kepada kita sebagai umat manusia, tak boleh tidak kita kena mentaati ulil amri. Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi perbahasan tentang ayat Al-Quran ini telah Abu bagi tahu dalam minggu lepas, bagaimana dia terbagi kepada dua. Yang dipanggil sebagai ulul amri ini iaitu terbagi pada dua, iaitu ulama dan umara. Dia kena ada ulama dan kena ada umara. Jadi umara pun kena ada. Siapa dia umara? Iaitu pemerintah. Kena ada pemerintah. Pemerintah dan ulama. Terkadang-kadang di zaman dahulu pemerintah adalah ulama. Kita lihat dalam sejarah Islam kita, apabila Nabi SAW telah wafat, maka khalifah yang pertama iaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu telah dilantik oleh para sahabat. Di kalangan para sahabat ni ada yang setengahnya dipanggil ahli halal wal aqd, iaitu setengah daripada sahabat-sahabat telah melantik Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bukan kesemuanya sahabat telah lantik. Ada juga sahabat yang tak bersetuju dengan pelantikan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi segelintir daripada mereka yang dipanggil sebagai ahli halal wal aqd, mereka telah lantik Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan apabila Abu Bakar telah dilantik, maka kesemuanya telah ambil baiat, akad janji setia kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan apabila mereka semua mengangkat baiat, akad janji setia kepada Abu Bakar, maka Abu Bakar telah dilantik sebagai jadi khalifah pertama selepas kewafatan Nabi SAW. Maka di situ terjadi, bila terjadi kesemua yang hidup di zaman itu, maka kena taat di atas apa sahaja perintah daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu yang pertama. Yang keduanya, iaitu selepas daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dia telah melantik Umar. Dia telah melantik Umar radhiyallahu anhu. Bukannya orang ramai yang melantik Umar radhiyallahu anhu, tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu yang melantik Umar radhiyallahu anhu. Dan apabila peristiwa ini berlaku, iaitu pelantikan Umar radhiyallahu anhu ni dengan dilantik oleh Abu Bakar, perbuatan di situ orang panggil kuasa yang ada di dalam diri Abu Bakar, iaitu ahli wilayah wal haddi. Abu Bakar dia ada kekuasaan, maka dia boleh melantik Umar radhiyallahu anhu. Jadi bila Umar radhiyallahu anhu lantik, maka ada juga setengah-setengah daripada kalangan sahabat yang tak setuju dengan pelantikan Abu Bakar kepada Umar. Tetapi bila telah dilantik, maka
semua yang ada di masa itu kena taat, dengar dan taat di atas perintah daripada Umar radhiyallahu anhu. Di situ. Jadi selepas daripada itu, maka Uthman, Ali dan selepas daripada mereka itu ada juga yang mana sistem, kalau kita sekarang ni orang panggil sistem demokratik dengan jepuk orang panggil. Rakyat kena pilih seorang jadi pemimpin, ambil daripada rakyat kampung, lantik. Orang panggil jadi ambil apa? Radak orang ni. Naik sampai Cangguak ni orang panggil Puteng. Naik sampai atas lagi tu, sampai kepada Nayuk. Orang panggil menteri besar, menteri. Perdana menteri, jadi sebagai pemimpin. Jadi bila kata ada yang sebelum daripada tu, mestilah ada orang panggil Nayuk yang terdahulu. Ni Nayuk lama. Jepuk, lantik Nayuk baru. Jadi Nayuk baru ni lantik. Nayuk baru ni dilantik dengan apa? Dengan pilihan raya ataupun jepuk. Maka di sini pun ulama menguraikan dalam masalah ini kena wajib taat juga. Wajib taat juga. Walaupun dengan peperangan. Ni kalau jepuk, kalau pilihan raya, kalau dengan apa? Peperangan, kena berperang. Baru boleh dia ni jadi ketua yang baru, yang dulu jatuh seperti zaman di kalangan tabi'in, iaitu Abdul Malik Al-Marwan. Abdul Malik Marwan ni dia telah mengalahkan seorang daripada kalangan sahabat Nabi SAW. Dia telah jadi khalifah. Tapi untuk dia jadi ini tadi, dia telah orang panggil apa? Bala tentera dia tu, orang yang pengikut dia telah lawan dengan kerajaan yang dulu. Sehingga kan kerajaan yang dulu, Abdullah bin Marwan, Abdul Malik bin Marwan, dia telah lawan kerajaan yang dulu Allah. Maka dia telah naik jadi orang panggil khalifah yang baru. Dengan cara berlawan, dengan cara berperang. Walaupun dengan berperang dia menang, tapi menang dia tu maka kena taat juga. Itu salah satu daripada cara. Yang pertama tadi daripada zaman Abu Bakar, ahlul halal wal aqd. Lepas tu zaman Umar, iaitu perbuatan Abu Bakar melantik Umar, iaitu ahli wilayah wal hadi, iaitu Abu Bakar Siddiq lantik Umar dengan kuasa dalam diri dia, lantik. Yang ketiga, dengan cara berperang, dengan cara pilihan raya, dengan cara melantik dan sebagainya, boleh juga. Maka orang-orang yang dilantik tu tadi, maka kita kena dengar dan taat. Jadi kerana dalam diri kita sebagai orang-orang biasa ni, sekarang ni ada kemuskilan. Kalau kita tengok dalam YouTube, dalam Facebook, dalam ni viral, orang panggil viral ni jadi besar, heboh. Orang tak setuju dengan pemerintah yang buat keputusan dalam masa sekarang ni, dalam masa Covid ni. Setengah orang kata cula, bagi negeri Thailand ni cula. Cula buat keputusan baik ni tak kena. Kalau di Malaysia tu dia kata mufti buat lagu ni tak kena. Maka dia buat marilah gini-gini huraian dia, kupasan dia. Seperti mana yang Abu telah royak minggu lepas dalam masalah semayang Jumaat, semayang persengih, jarak, katuk muka, ada dalil-dalil dia. Tapi bagi mereka-mereka ni dia tak bersetuju. Kerana dia nak berpegang dengan sunnah, betul-betul dengan sunnah. Walhal ulama-ulama kita cula, mufti, mufti persekutuan. Jadi semua tu membawa dengan dalil Al-Quran dan hadis juga. Maka mereka ni, yang dikatakan sebagai ulil amri, iaitu kita kena taat. Dia pemerintah, kalaulah sebagai kerajaan Islam, maka kita kena taat. Kalau macam tempat kita ni, iaitu orang bukan orang Islam sebagai pemerintah, orang Buddha,
negeri Thailand ni, tapi dia melantik orang panggil wazir dia, iaitu yang membicara masalah orang Islam dalam negeri Thailand ni, dia lantik Chula. Maka Chula lah sebagai ulil amri. Apa sahaja yang dikata, apa sahaja yang dia sampaikan, maka yang itulah yang kita kena pegang. Kenapa hari ni kalau orang-orang yang berpegang kata tak kena weh, jadi ulama tak kena, buat lagu ni tak kena, melawan sunnah, berlawanan, bertentangan dengan sunnah. Tapi kenapa kalau kita tengok bila sampai hari mana, tengok anak bulan puasa, orang pakai biar? Adakah orang pakai satu uslub, satu puak, satu badan ataupun satu usaha yang dikata-kata esok puasa? Tak pakai, pasal dia tidak ada tadbir wilayah. Yang dikatakan sebagai ulil amri minkum tu tadi, iaitu orang yang ada wilayah, tadbir wilayah, kekuasaan dalam pemerintahan dia dalam satu negara, satu praktik dia. Maka dialah yang berkuasa. Sebab itu dalam negeri kita ni, jadi kalau yang masuk bulan puasa, maka orang akan dengar dia. Siapa saja yang kata, satu-satu gulungan, kata ketua dalam gulungan itu kata, bulan tepat ni puasa. Tidak pakai tak boleh. Sebab dia bukan ulil amri. Walaupun hebat tak ke mana dia, walaupun ramai pengikut dalam satu masa ni tadi, satu zaman ni tadi, tapi dia bukan ulil amri sebab dia bukan wakil pemerintah ataupun dia bukan pemerintah, maka kita tak wajib taat. Yang kena wajib taat ni ulil amri ni. Kalau ke tempat negeri kita ni Chula. Kalau Malaysia sana orang panggil apa? Mufti wilayah yang berkuasa di atas seluruh Malaysia. Begitu juga dalam Indonesia dan sebagainya. Dia ni ada pun yang jadi firqah ni. Sebab kita ni orang panggil dengan kehendak hawa nafsu kita, dengan pengajian kita tak sampai, dengan maklumat tadi otak kita terima ilmu tak ada kena, terima daripada tok guru yang ngaji tak habis, maka kita akan nampak bila satu gulungan ni kata gini, kita kena taat dia. Tak kena taat, pasal yang kena taat ni ulil amri minkum. Okey, kalau kita kata sekarang ni ada banyak puak, banyak gulungan. Kalau kata Syiah, dia kata puak dia gini. Ini orang panggil firqah, satu firqah. Ni puak Wahabi. Kata gini. Orang macam dulu tu. Orang panggil Chula kata tak raya, dia kata raya. Maka dia raya dulu dah. Itu orang panggil menyalahi ulil amri minkum. Berdosa lagi. Lepas tu kalau ada lagi dalam usaha dakwah, kalau kata dalam usaha dakwah ada juga gini, satu ketua. Maka ketua kata lagu ni, tak kena wajib taat. Pasal ulil amri kita iaitu ni, kita negara kita ni tadi. Ada pun firqah ni, dalam gulungan puak dia, dalam parti ataupun dalam gulungan dia kena taat, ikut taat. Tapi asal pada mentaati itu iaitu kepada ulil amri, iaitu pemerintah wilayah. Daulah, orang panggil daulah Islamiyah fil wilayah, pada satu-satu kawasan, satu-satu negara dia yang berkuasa. Kalau dalam negeri Sia ni, dia. Kalau Malaysia, dia. Kalau dalam Indonesia, dia. Kalau dalam Arab, dia. Ada yang dilantik. Sebab itu orang Ta'ala kata ulil amri minkum, daripada galangan kamu, bukan orang lain. Dalam kita ni, orang kata negeri Sia ni lah. Nak ambil haluan tak boleh. Itu di antara Chula dengan Chula pula mesyuarat dan sebagainya. Tak ada pula tu, dia sama dia. Itu orang panggil ahli fatwa. Dia mengfatwakan dari segi satu-satu hukum. Situ. Sebab itu daripada hadis Nabi SAW riwayat Tirmizi, dalam hadis Tirmizi dan kitab Tirmizi, hadis ke 2676, Nabi SAW beritahu, usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah fa in Abdul Habsyi fa innahu man yakshi minkum tara ikhtilafan katsira wa iyyakum muhdatsatil umur fa innaha dhalalatun wa man adraka dzalika minkum fa alaihi bi sunnati wa sunnatul khulafa'ur rasyidin mahdiyyin adu 'alaiha bin nawajih. Nabi SAW beritahu, aku mewasiatkan kepada kamu takwa kepada Allah
takutlah kepada Allah. Apa saja dalam perbuatan kita kena usah takut pada Allah. Dan dengar, sam'i wa ta'ah. Dengar dan taat. Kena dengar, lepas tu kena taat. Dengar dan taat. Wa in abdin habsyi, walaupun yang dia jadikan ketua dalam kalangan kita ni seorang hamba daripada orang Habsyi, Ethiopia tu, orang kulit hitam, Negro, dia jadi ketua, rambut keriting. Kita ni orang apa? Orang Arab. Kita ni orang Melayu, Jadi orang panggil jadi ketua kita ni orang berlainan dengan kita. Rupa paras dia berlainan. Maka fa innahu man yakhsha minkum tara ikhtilafan katsira. Maka ketika itu akan nampaklah daripada kamu penyalahan ataupun bersalahan yang banyak di belakang-belakang nanti. Lepas daripada Nabi ni, Nabi kata di belakang-belakang ni nanti akan adalah berikhtilaf di kalangan orang-orang ni. Tadi orang beriman ni banyak berikhtilaf. Iyakum, maka Nabi SAW suruh kita berjaga-jagalah wa muhdatsat, daripada benda-benda yang baru daripada agama ni. Fa innahu dalalah, fa innaha dalalah, maka sesungguhnya yang benda-benda yang baru tu yang direka-reka tak ada dalam Islam sekali habuk, tak ada dalam Islam satu habuk, maka diada-adakan, itu semua adalah penyesatan. Lepas tu kalau kita kata ni mayang jarak, tutup pakai mask, semua ada dalil. Minggu lepas Abu Wayak dah dalil-dalil ada dah. Bukannya benda ni jadi penyesatan, dalil-dalil ada. Tapi waktu keadaan tu sekarang ni baru pakai. Dulu sebelum benda ni tak digunakan sebab tidak ada musibah yang mari. Tapi bila musibah mari, maka kita kena ambil kaedah dalam fiqh. Bawa mari ni dalilnya, ni dalil. Sebab itu ulama kita, cula kita, ahli fatwa negara kita buat hukum lagu ni muafakat pada seluruh dunia. Bukan Thailand saja, bukan Malaysia saja, semua. Sebab dia muafakat dengan Al-Quran dan hadis. Waktu Nabi SAW beritahu, faman adraka zalik, maka bagi siapa yang bertemu dengan kesesatan yang nyata, cegak-cegak benda ni menyalahi, maka fa'alaihi bisunnati, maka berpeganglah dengan sunnah aku. Nabi kata, wa sunnatul khulafa ar-rasyidin, maka berpeganglah juga dengan sunnah-sunnah perilaku daripada khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. 4 orang ni. Setengah kata yang ambil yang kelima lagi, Umar Abdul Aziz, dia juga ulama kata masuk dalam khulafa ar-rasyidin juga. Maka 5 orang ni. Yang masyhurnya 4 orang ni tadi. Maka kena pegang, kena dengar, kena taat. Lepas tu Nabi SAW kata adu alaihi binawajih, maka kalau nak pegang tu peganglah dengan gigi gahir. Sunnah aku ni kacing kerak dengan gigi gahir, bukan gigi depan. Kalau gigi depan dia boleh terucuk, gigi tepi pun dia boleh terucuk. Tapi kalau dengan gigi gahir, cabut gigi lah. Jadi mana kata dengar dan taat ni amat penting. Tetapi kita kena tahu kepada siapa yang kita kena dengar dan taat. Bukan sembarang-sembarang orang. Adapun kita nampak kata dia kata lagu ni kena dengar, kena taat. Dah. Ya Allah Subhanahu Wa Taala nak, yang Nabi yang salah nak, iaitu orang yang ada dipanggil sebagai umara dan ulama. Itu tafsir ataupun orang panggil takrif bagi ulil amri minkum. Ulil amri tu tadi. Orang panggil takrif, pengertian tu tadi. Siapa yang dikehendaki oleh Allah, dia yang dikehendaki oleh Rasul, maka ulama-ulama cari, iaitu yang dikehendaki dengan ulil amri ni, iaitu umara, pemerintah, ulama, orang ulama. Dua ni. Kalaulah negara ni bukan diperintah oleh orang Islam, maka dia kena cari ulama yang mentadbir di atas segala kehidupan orang Islam dalam kawasan itu. Sebab tu macam kita negeri Malaysia kita ni, kerajaan lantik cula. Cula dilantik, maka cula lah dia dipanggil ulil amri. Selain daripada tu, siapa saja, puak mana, kalau ada dipanggil ketua ataupun dipanggil amir, dia tak wajib kita dengar dan tak wajib kita taat. Itu untuk negara kita. Adapun kita sebagai satu gulungan, satu puak, kita ada gulung, ada amir dan sebagainya, itu terpulang kepada kita. Dalam syariat tak jadi wajib. Sebab yang nak jadi wajib iaitu daulah. Daulah dia kena ada kekuasaan dia ni tadi sebagai amir ataupun sebagai
umara ni tadi dia kena ada daulah, dia kena ada pemerintahan, dia memerintah. Apa saja keputusan dalam agama dia yang memutuskan. Maka semua kena dengar. Siapa yang tak dengar maka berdosa. Maka dia dapat dosa daripada Allah Taala. Lepas tu kalaulah dia menyalahi sangat dengan hukum hakam daripada Allah Subhanahu Wa Taala, macam Abdul Malik Al-Marwan. Abdul Malik Marwan ni tadi, Marwan Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik ni pula selepas daripada dia, anak dia ada 3 orang jadi khalifah selepas pada tu. Selepas pada tu ada 3 orang jadi khalifah. Semua ni jadi khalifah zalim. Buat kerosakan. Tapi dalam orang panggil jadi khalifah dilantik ni tadi, semua sahabat masih lagi taat lagi. Semua sahabat masih lagi taat. Dalam kalangan tu, dalam belakang-belakang ni, Abdul Malik bin Marwan bila dia mengalahkan sahabat yang kita royak tadi, Abdullah bin Zubair sebagai ketua. Abdullah bin Zubair ni diperai oleh Abdul Malik bin Marwan. Abdullah bin Zubair Abdul Malik bin Marwan jadi khalifah. Maka Abdul Malik bin Marwan ni tadi, dia telah memerintah, padahal dia ni tadi dalam keadaan zalim juga. Maka dia telah memerintah. Maka ada di kalangan sahabat yang ketika Abdul Malik bin Marwan jadi khalifah ni tadi, Anas bin Malik ada. Lepas tu Abdullah bin Umar ada. Ni orang panggil orang gedebek-gedebek dalam kalangan sahabat ada. Tapi walaupun dengan cara dia perai, cara untuk dapatkan kuasa dengan cara buruk tu tadi, tapi sahabat ni turun lagi, taat lagi ke dia. Maka di sini dengar dan taat ni jadi sebagai wajib, orang panggil ijma' sahabat. Ijma' sahabat, apa saja yang sahabat buat kita kena boleh tiru. Maka di situ juga ulama kata walaupun dengan cara berperai sekalipun kena taat. Atas wajah apa? Wajah kerana dia jadi ketua atas tadbir pada negara. Situ dah. Dari segi masalah wilayah, orang panggil ulil amri yang dibangsakan kepada tadbir wilayah dan daulah, bukan kepada firqah, pada puak, pada kaum dan sebagainya. Habis itu. Nak royak yang kata sebab ada setengah-setengahnya ramailah orang dia. Jadi dalam masalah kena taat ni tadi tak kenal siapa yang kena taat. Di situ masalahnya. Bahaslah ulama gini-gini. Tapi kerana kita, orang panggil kita pengajian kita pun tak sapa, kita pun tak cari ahli fiqh, orang-orang ahli fiqh yang sebenar. Ada juga orang ahli fiqh yang sebenar tapi dia tak merujuk kepada ahlul hadis. Ngaji fiqh aja dia tak ngaji hadis pula. Maka dia kena ngaji hadis pula, cari hadis, tengok dalam kitab Bukhari, Tirmizi, Abu Daud dan sebagainya. Apa pandangan ulama dalam masalah ayat Quran ni? Apa pandangan ulama dalam masalah hadis ni tadi? Lepas tu buat pula dengan kaul-kaul ulama. Kaul ulama pula banyak kaul ulama, maka kena tengok yang mana rajih, yang mana marju. Tu kena ngaji banyak kagum lah. Kalau kita jenis tak ngaji, maka kita pun ambil hukum. Gini-gini kena taat lagu ni. Orang panggil buat perkara dengan tidak ada keilmuan. Tu. Sikit sebanyak. Mudah-mudahan kita murajaah semula lah. Dari segi masalah apa yang kita berlaku. Sebab itu dalam masalah pengajian ni, kita kena duduk. Kadang-kadang kita rasa kita reti, kita rasa kita pandai, kita tahu dah. Padahal ada banyak lagi yang kita tak tahu.